Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Nur Basit bin Zahari. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan pengaruh geopolitik Khurasan yang terletak di bawah Daulah Abbasiyah. Jadi untuk pengenalan, kita terangkan sikit secara ringkas kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah merupakan kerajaan Islam kedua selepas kerajaan pertama itu merupakan Bani Umayyah, kerajaan Umayyah. Jadi Abbasiyah merupakan kerajaan kedua. Kerajaan ini memerintah selama 524 tahun daripada 132 Hijrah yang bersamaan dengan 750 Masihi sehingga 656 Hijrah yang bersamaan dengan 1258 Masihi. Seterusnya terdiri kerajaan Abbasiyah ni selepas kejatuhan kerajaan Umayyah yang disebabkan daripada revolusi kejatuhan kerajaan Umayyah yang pertama disebabkan daripada gerakan revolusi Abbasiyah ini. Jadi ramai tahu juga bahawa kerajaan Abbasiyah ni merupakan zaman kemuncak peradaban tamadun Islam pada ketika itu. Sebab kenapa? Sebab pada waktu itu macam-macam perkembangan terutama di bahagian ilmu. Jadi yang terakhir kerajaan Abbasiyah ni runtuh ataupun senasib runtuhlah ataupun jatuh pada tahun 1258 Masihi akibat daripada serangan tentera Mongolia. Jadi kat sini saya akan berceritakan serba sedikit tentang sejarah Khurasan. Khurasan ni merupakan satu wilayah yang terletak di timur negara Islam. Kalau sekarang ni Iran lah, belah-belah Iran sana. Jadi Khurasan ni dia bersepadan secara langsung dengan wilayah-wilayah lain. Contohnya Republik Turkmenistan yang terletak di bahagian utara dan Afghanistan yang terletak di bahagian timur. Jadi sebelum kalau Khurasan sekarang ni kita tengok dia dah pecah-pecah. Jadi sebelum tu sebenarnya Khurasan ni sangat-sangat besar lah, merangkumi Iran, Afghanistan, Turkmenistan. Yang kita tengok sekarang yang belah-belah sana tu dia merangkumi semua tu. Itu adalah Khurasan. Besar, sangat-sangat besar. Seterusnya, jadi berdasarkan kajian-kajian ahli-ahli hadis, ahli-ahli sejarah, mereka mengatakan bahawa Khurasan adalah tempat keluar Dajjal. Maknanya apa? Sebab kalau Dajjal, mana dia dapat benda ni? Dia merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah bersabda, Dajjal keluar dari daerah di sebelah timur namanya Khurasan. Jadi hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kita nak cerita bahawa Khurasan ni dia dah lama ada sejak zaman sebelum Masihi lagi. Kalau kita sekarang kita Masihi, jadi Khurasan ni dah ada sebelum Masihi lagi. Maksudnya kalau sebelum Masihi beribu-ribu tahun panjang, lepas tu baru habis sebelum Masihi baru kita masuk Masihi. Jadi Khurasan dah ada pada sebelum Masihi lagi. Bukti dia apa? Bukti dia Khurasan ni dia pernah berada di bawah penguasaan Alexander the Great pada tahun 330 sebelum Masihi. Jadi apa benda yang menyebabkan Khurasan ni sangat-sangat ingin dikuasai? Jadi Khurasan ni dia ada satu kawasan yang sangat-sangat strategik. Mana kawasan tu maknanya rakyat boleh hidup aman kat situ. Dan tujuan utama mereka adalah untuk menyebarkan agama-agama mereka. Jadi apa agama-agama yang telah masuk? Sebelum kedatangan Islam di Khurasan, rakyat Khurasan ni dia didatangi oleh agama seperti Buddha dan Zoroaster. Zoroaster ni agama apa? Zoroaster ni seperti seakan-akan macam Majusi, iaitu agama menyembah api. Jadi bila Islam datang ke Khurasan? Islam datang ke Khurasan pada tahun 637 Masihi. Waktu tu 637 Masihi tu tentera pasukan Islam datang ke Khurasan untuk menawal lah, untuk menguasai itu. Mana yang tentera tu di bawah kepimpinan di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab pada ketika itu.
Okey, seterusnya kita masuk pada gerakan revolusi Abbasiyah. Okey, gerakan revolusi ni gerakan revolusi Abbasiyah ni merupakan satu gerakan bawah tanah yang telah dirancang oleh musuh-musuh keluarga Umayyah. Okey, jadi siapa nak tahu kita akan terangkan kejap lagi. Okey, jadi gerakan ni diasaskan oleh Ali bin Abdullah. Apa sebenarnya jadi punca-punca dia kan yang menyebabkan orang nak ni? Okey, yang pertama sebab ketidakpuasan hati musuh-musuh lah, musuh-musuh Umayyah, contoh macam Syiah, puak Syiah, golongan Syiah, yang mana kita tahu golongan Syiah ni memang dah berdendam dengan keluarga Umayyah ni sejak daripada keluarga Umayyah ni didirikan lepas kematian Khalifah Ali bin Abi Talib. Okey, jadi dalam yang tak puas hati ni ramai, antaranya keluarga Abbasiyah, golongan Syiah dan penduduk-penduduk di Parsi. Okey, sebab kenapa dia boleh jadi macam ni? Sebab waktu zaman pemerintahan tu ada sedikit konflik, bukan sedikit konflik, satu konflik yang besar di mana sistem cukai, mana rakyat-rakyat yang waktu tu kena bayar cukai dengan kadar yang tinggi, yang menyebabkan rakyatnya sangat-sangat tidak puas hati. Jadi benda tu yang membuatkan sistem pemerintahan Umayyah ni digoyang waktu tu. Okey, jadi gerakan revolusi dirancang lama, tapi ada satu ketika ni gerakan ni dia tergendala. Sebab kenapa? Sebab waktu tu ada seorang pemimpin yang sangat-sangat adil, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana kita tahu waktu beliau ni sangat-sangat memang waktu zaman pemerintahan dia tu sangat-sangat aman, sangat-sangat tenteram. Maknanya rakyat-rakyat memang semua suka. Waktu tu cukai semua okey, dia dah diubah sesuai. Mana diubah sesuai, berapa yang perlu dibayar apa semua. Jadi rakyat-rakyat ni sangat-sangat seronok lah. Okey, jadi habis saja lepas kemangkatan Khalifah Umar Abdul Aziz tu, gerakan ni kembali aktif. Sebab kenapa? Sebab sistem pemerintahan yang waktu dulu dia macam tadi cukai tinggi apa semua. Lepas tu masuk Khalifah Umar Abdul Aziz yang memerintah, diubah. Jadi kat situ semua dah okey. Jadi bila Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni mangkat, masuk pada khalifah seterusnya, dia start balik sistem pemerintahan yang waktu mula-mula dulu. Jadi benda tu rakyat-rakyat ni jadi terbeban balik, jadi tak puas hati balik. Jadi sebab itu gerakan revolusi ni dia kembali aktif. Okey, jadi bermula pada tahun 700 Masihi, kebanyakan keluarga Abbasiyah ni dia dah mula menempat dekat satu daerah yang nama dia Humaimah. Okey, jadi sebab kenapa keluarga Abbasiyah ni bertempat dekat situ? Okey, antara sebabnya sebab daerah Humaimah ni dia sangat-sangat dekat dengan daerah Damsyik, yang mana kita tahu Damsyik ni merupakan pusat pemerintahan kerajaan Umayyah pada ketika itu. Jadi bila mereka berhampiran, jadi mereka dapat tengok macam mana keadaan pemerintahan sekarang, macam mana tak stabil ni, macam mana apa semua. Jadi mereka diorang ni boleh rancang waktu yang tepat untuk serang waktu tu. Okey, jadi pada tahun 747 Masihi ni, keluarga Abbasiyah ni dia mulakan gerakan revolusi ni. Okey, jadi gerakan revolusi ni dia dipimpin oleh 3 orang panglima, iaitu Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Salamah Al-Khalal dan Sulaiman bin Kasir Al-Khuzai. Okey, jadi bila dah perang dah orang kata dah perang apa semua dengan Umayyah apa semua. Okey, jadi pada tanggal 25 Januari 750 Masihi, okey, jadi pertempuran antara Umayyah dengan keluarga Abbasiyah ni dimenangi oleh pasukan Abbasiyah. Jadi kat situ sejak start pada kemenangan tu, runtuhnya kerajaan Umayyah dan bangkitnya kerajaan Abbasiyah. Okey, jadi itu saja pada saya. Sekian, terima kasih.